Sebentar, ini masalah apa panggil line yang slow. Okey, recording dah bermula. Baik, diminta kumpulan satu, sila buat pembentangan. Kamu boleh share screen dan dipersilakanlah ahli-ahli kumpulan untuk membentangkan. Alright, kita tengok ahli kumpulan pertama bentang. Semua nampak ke? Alhamdulillah Nampak. Nampak. Okey. Nampak. Okay, let's start. Embat, Cikgu kena buka kamera ke tak? Buka kot. Takut nanti nak share tak boleh. Try tengok Buka dulu. Cuba buka dulu. Ataupun kalau ni tak buka, tak apa, buka lah. Senang nak tengok siapa yang membentang. Okey, siapa yang mula dulu? Saya cikgu. Okey, Ain mula dulu. Okey, sila. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Pada malam ini kami akan membentangkan tajuk kesan-kesan putaran dan peredaran bumi. Next Ayu. Okay. Tajuk kita kesan putaran bumi dia terdiri daripada 4 iaitu kejadian siang dan malam, fenomena pasang surut air laut, pembiasan angin lazim dan juga perbezaan waktu tempatan. Ayu dah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kejadian siang dan malam? Putaran bumi berputar selama 24 jam iaitu bersamaan 24 jam bersamaan dengan 1 hari. Semasa bumi berputar, permukaan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, manakala permukaan yang terlindung daripada matahari akan mengalami malam. Seterusnya, fenomena pasang surut air laut. Apa yang dimaksudkan dengan pasang surut air laut ialah tarikan graviti yang menjadi lebih kuat apabila bulan dan matahari bertindak bersama menghasilkan air pasang pada paras maksimum. Air pasang surut ni juga dia terbahagi kepada 2 jenis iaitu pasang perbani dan pasang anak. Apa yang dimaksudkan dengan pasang perbani? Pasang perbani ni berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada dalam kedudukan lurus. Lepas tu jumlah air pasang dengan air surut adalah besar kerana tarikan graviti bulan dan matahari bertindak mengikut arah yang sama. Manakala air pasang anak pula adalah bulan, matahari dan bumi berada pada sudut tegak, maka terjadilah pasang anak. Perbezaan pasang perbani dengan pasang anak ni kita dapat tengok daripada segi kedudukan dia. Kalau pasang perbani ni kita kena ingat matahari, bulan dan bumi berada kedudukan lurus. So dia berada lurus tu maksud kalau apabila disebut je kedudukan lurus maksudnya tu ayat pasang perbani. Kalau pasang anak bermaksud bulan, matahari dan bumi berada pada sudut tegak. Contoh macam dah gambar tu nampak dia duduk tegak. So dia ayat pasang anak. Seterusnya you next. Okay, seterusnya pembiasa angin lazim. Apa yang dimaksudkan dengan pembiasa angin lazim ni? Pembiasa angin adalah pembiasaan arah angin lazim dan arus lautan disebabkan daya Coriolis. Apa yang dimaksudkan dengan daya Coriolis? Daya Coriolis ni bermaksud daya pesongan yang terhasil semasa sesuatu objek bergerak dalam lingkungan satu koordinat yang sedang berputar menyebabkan berlakunya pembiasaan objek. Contohnya angin. Okay. Lebih detail lagi kita boleh tengok adalah contoh dia sebagai apabila bumi kita ni berputar di atas paksinya mengelilingi matahari, maka di situlah berlakunya pembiasaan angin. Okay. Bumi juga berputar dari arah barat ke timur. Lepas tu tarikan graviti ini juga akan menyebabkan angin dan arus lautan di hemisfera utara terbias ke arah kanan. Manakala hemisfera selatan pula angin dia terbias ke arah kiri dari tiupannya.
Okay dah. Okey. Perbezaan waktu tempatan. Setiap kawasan akan mengalami waktu tempatan yang berbeza, iaitu mengikut kedudukan garisan Sekejap, sikit tolong tunjuk video. Yang ni lah. Tunjuk. Ada nampak? Tak nampak muka? Yang lain nampak tak? Video pasang pasang video. Ni nampak ya? Okey nampak. Okey. Nampak dah? Nampak. Okey. Setiap kawasan akan mengalami waktu tempatan yang berbeza, iaitu mengikut kedudukan garisan longitud tempat itu berada. Maksud dia, setiap garisan longitud bernilai 15 darjah Celsius bersamaan dengan 1 jam dan 360 darjah Celsius bersamaan dengan 24 jam. Okay, next. Ayu. Okey, kesan peredaran bumi iaitu kejadian 4 musim dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Okey. Equinox bermaksud waktu siang dan malam adalah sama panjang di hemisfera utara maupun di hemisfera selatan. Okey, masa equinox ni kedudukan pancaran matahari berada tepat atau tegak di atas garisan khatulistiwa, iaitu pada 21 Mac dan 23 September. Maksud solstice pula, dia merujuk kepada kedudukan pancaran matahari tegak atau tepat di atas garisan sartan, iaitu pada 21 Jun atau di garisan jadi pada 22 Disember. Okey, pada masa ini berlaku solstice musim panas dan solstice musim sejuk. Next. Sikit tutup video ke? Buka video tak nampak muka. Cukup. Kamu tutup apa tadi? Tak nampak. Line dia slow kot cikgu. Okey, yang ni kau nampak. Okey, gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di antara bumi dengan matahari. Bulan menghalang sinaran matahari daripada sampai ke bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra. Faham? Okey. Okey, teruskan. Okey, seterusnya ialah pengaruh solstice musim sejuk terhadap unsur fizikal. Mana Alia? Muka nampak? Nampak tu? Tak nampak. Kau buka Yang lain nampak tak? Nampak tak muka Alia? Tak nampak. Nampak Alia? Cuba adjust bagi nampak je lah. Buka video. Line dia slow tu cikgu saya rasa. Oh, line slow. Okey, tak apa. Sekejap lagi dia, okey tak apa. Siapa tadi? Alia, okey. Alia boleh cakap dulu, nanti muka dia akan keluar kemudian lah. Dia muka tertinggal kat belakang. Okey, tak apa. Alia boleh cakap. Tapi masa sama, try buka video lah. Okey. Seterusnya adalah pengaruh solstice musim sejuk terhadap unsur fizikal. Yang pertama ialah tanah beku, di mana hidupan dalam tanah seperti cacing akan mengalami gangguan habitat yang disebabkan tanah terlalu keras. Dan kemudian ialah pembesaran tumbuhan yang akan terbantut kerana akar tidak dapat menjalar untuk mencari nutrien. Yang kedua ialah tanah diliputi salji. Di mana haiwan yang mempunyai warna bulu yang terang akan mudah menjadi mangsa, seperti rusa yang berbulu kelabu atau perang mudah untuk menjadi mangsa kepada pemangsa. Next. Ayu. Ya, baru nampak muka dia. Dia lambat sampai. Ada seperti hilang pula. Ya. Tadi ada.
Sekejap ya. Ya. Okey, Kita teruskan. tengok pokok yang diliputi salji. Pokok yang rendah akan mudah tumbang dan mati. Beban salji boleh menyebabkan pokok yang rendah akan tumbang atau patah. Dan pokok yang renek tidak dapat menjalankan fotosintesis kerana permukaan daun yang dilindungi oleh salji. Yang keempat ialah permukaan sungai atau tasik, permukaan sungai, tasik dan laut yang membeku. Habitat hidupan akuatik semakin sempit dan suhu air terlampau sejuk. Kemudian ialah hidupan seperti burung dan memerang kehilangan bekalan makanan kerana ikan tak ada tempat untuk nak capai ikan. Yang kelima ialah udara sejuk dan lembap menyebabkan penghijrahan haiwan-haiwan ke tempat yang lebih senang untuk mereka mencari makanan. Ada juga haiwan yang akan berhibernasi bagi mengurangkan pergerakan untuk menyimpan tenaga seperti beruang. Next, Ayu. Yang keenam ialah malam yang panjang. Malam menyebabkan haiwan nocturus seperti kelawar lebih aktif dan haiwan diurnal seperti rusa menjadi kurang aktif. Untuk pengetahuan semua, haiwan nocturnal seperti kelawar ialah sifat haiwan yang aktif pada waktu malam dan tidur pada waktu siang. Haiwan diurnal pula ialah sifat haiwan yang aktif pada waktu siang dan tidur pada waktu malam. Dan pengaruh yang terakhir ialah runtuhan salji, di mana timbunan salji yang tebal di kawasan tanah tinggi akan menyebabkan runtuhan salji dan mengancam nyawa kehidupan haiwan liar dan tumbuhan-tumbuhan. Next, Ayu. Seterusnya ialah pengaruh soltis musim sejuk terhadap aktiviti manusia. Yang pertama ialah tanah beku yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian yang menyebabkan pembesaran tumbuhan terbantut kerana akar tidak boleh menyerap nutrien. Seterusnya tanaman aktiviti hanya dapat dijalankan dalam rumah hijau dan sangat terhad. Yang kedua ialah tanah yang diseliputi salji. Dia ada dua, pengaruh positif dengan pengaruh negatif. Pengaruh positif untuk kegiatan pembalakan akan memudahkan aktiviti mengheret kayu balak kerana salji akan menjadi gelincir untuk mengheret kayu balak. Yang kedua ialah kegiatan pelancongan yang akan menggalakkan aktiviti rekreasi seperti meluncur ais. Dan aktiviti pemburuan kerana hidupan dia mudah diburu apabila mereka berada di permukaan salji. Bagi pengaruh negatif pula, pertanian tanaman akan terbantut, jadi tak boleh nak tanam banyak tumbuhan. Dan bagi pengangkutan jalan raya, jalan raya dan landasan kereta api akan diliputi salji dan menghalang aktiviti pengangkutan dan boleh menyebabkan kemalangan. Okay, next, Ayu. Seterusnya ialah permukaan sungai, tasik dan laut yang membeku. Bagi sektor perikanan, ia akan mempengaruhi cara penangkapan ikan. Maksudnya macam-macam ikan yang akan timbul nanti seperti ketam-ketam dalam laut ataupun ikan-ikan yang luar biasa. Dan seterusnya menggalak pengangkutan. Jalan air akan terganggu kerana permukaan laut akan menjadi keras dan dihalang oleh ais-ais. Seterusnya ialah udara sejuk dan lembap. Kegiatan peternakan akan terjejas dari segi kos peternakan yang akan menjadi tinggi kerana haiwan-haiwan perlu diletakkan di tempat yang bersesuaian untuk menjamin kualiti penternakan. Penternak juga akan mengamalkan kaedah pindah ternak, di mana mereka pindahkan haiwan mereka ke tempat yang lebih sesuai untuk diternak. Kemudian ialah sektor pelancongan, di mana mereka boleh mengadakan sukan Olimpik musim sejuk
di kawasan yang bermusim. Seterusnya ialah pertempatan orang Eskimo, di mana orang Eskimo membina iglu daripada ais untuk dijadikan pertempatan semasa musim sejuk. Manakala pada musim panas mereka menggunakan kayu-kayu ranting yang berdekatan. Okay, next saya. Seterusnya ialah malam lebih panjang. Aktiviti harian akan tergendala sebab waktu siang yang singkat telah menghadkan pergerakan manusia pada waktu siang. Jadi waktu malam tu sejuk. Di bawah paras beku akan menghadang kebanyakan aktiviti harian di luar. Pancaran matahari yang singkat juga menggunakan waktu daylight saving. Di mana daylight saving tujuan untuk mengoptimumkan tempoh pancaran matahari yang diterima. Waktu tempatan akan diubah sejam lebih awal pada musim sejuk. Dan terakhir sekali ialah runtuhan salji. Pelancongan akan terganggu kerana kawasan cerung bukit ataupun pegunungan yang diliputi salji yang terkenal dengan aktiviti meluncur akan terdedah kepada bahaya timbusan dan runtuhan salji. Dengar tak? Semua dengar? Dengar. Ya, okey. Nah, Lia lepas cakap aku nampak muka dah. Okey, pengaruh solstis musim panas terhadap aktiviti manusia. Ya. Pengaruh yang pertama menyebabkan pancaran matahari terik. Pancaran matahari terik akan meningkatkan aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian dapat dijalankan dengan giat pada waktu siang kerana ada bekalan tenaga matahari yang mencukupi untuk menjalankan proses fotosintesis yang penting untuk menggalakkan pertumbuhan tanaman yang ditanam. Selain itu, kawasan beriklim sederhana seperti Prairie, Kanada dapat menual gandum pada musim panas. Pengaruh yang kedua adalah siang lebih panjang. Aktiviti harian dapat dijalankan dengan lebih berkesan kerana mempunyai tempoh siang yang lebih lama. Seterusnya, pancaran matahari yang lama menyebabkan diadakan waktu daylight saving iaitu untuk mengoptimumkan tempoh pancaran matahari yang diterima. Waktu tempatan diubah sejam lebih lewat pada musim panas. Pengaruh yang ketiga adalah sungai dalam keadaan cecair. Keadaan ini memudahkan dari segi aspek pengangkutan kerana jalan-jalan air boleh digunakan sepenuhnya untuk mengangkut secara pukal bahan mentah dari pelabuhan ke kilang. Are you next? Okey, pengaruh solstis musim panas terhadap unsur fizikal. Yang pertama, suhu menjadi tinggi. Sebagai contoh, suhu yang panas akan memancarkan tenaga haba yang banyak kepada air laut menyebabkan air laut menjadi panas. Air laut yang panas akan menggalakkan pertumbuhan plankton dan pembiakan hidupan akuatik. Untuk pengetahuan semua, plankton ditakrifkan sebagai organisma hanyut yang hidup dalam laut yang terdiri daripada sisa haiwan dan sisa tumbuhan. Plankton sangat penting kerana menjadi bekalan makanan kepada hidupan akuatik seperti batu karang, kepah dan ikan paus. Pengaruh yang kedua adalah siang lebih panjang. Keadaan ini menjadikan hidupan liar diurnal menjadi lebih aktif. Seperti yang Ali cakap tadi, diurnal membawa maksud sifat haiwan yang aktif pada waktu siang dan tidur pada waktu malam. Contoh haiwan diurnal adalah rama-rama. Selain itu, aktiviti hidupan nokturnal menjadi terhad. Nokturnal ditakrifkan sebagai sifat haiwan yang aktif pada waktu malam dan tidur pada waktu siang seperti musang. Pengaruh yang ketiga adalah kemarau. Kemarau berpunca daripada suatu keadaan di mana kandungan air di dalam tanah adalah sangat kurang menyebabkan tanah menjadi tandus dan gersang. Kemarau akan menyebabkan suhu menjadi tinggi dan kelembapan udara menjadi rendah. Keadaan ini akan menggalakkan kejadian kemarau di kawasan pedalaman benua. Selain itu, kebakaran hutan secara semula jadi akan berlaku kerana cuaca yang sangat kering. Next saya. Pengaruh equinox musim bunga terhadap unsur fizikal. Yang pertama,
Equinox musim bunga menjadikan suhu lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan kehidupan liar mula bangun dari hibernasi dan mula bergiat aktif. Hibernasi bermaksud keadaan yang tidak aktif dan penurunan metabolik di kalangan hidupan endoterma. Contoh haiwan yang berhibernasi adalah beruang. Beruang berhibernasi untuk menyimpan tenaga dalam suatu tempoh tertentu bila mana bekalan makanan yang tersedia ada tidak mencukupi. Untuk menyimpan tenaga ini, hidupan endoterma akan mengurangkan tahap metabolisme yang kemudiannya menurunkan berat badan. Pengaruh yang kedua adalah siang dan malam menjadi sama panjang, iaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Akibatnya, semua hidupan liar, nocturnal dan diurnal menjadi aktif sebab mempunyai tempoh siang dan malam yang sama panjang. Okey, yang terakhir adalah menjadikan pokok-pokok berbunga. Bunga-bunga yang tertumbuh mekar akan menghasilkan bekalan madu yang maksimum kepada serangga seperti lebah dan burung kecil seperti Arachnotera chrysogene atau lebih dikenali sebagai kelicap jantung telinga kuning. Burung ini mempunyai lidah yang panjang untuk memudahkannya menghisap madu. Burung ini juga banyak terdapat di Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Okey. Okey, semua dengar ke? Dengar. Okey. Video pun nampak. Okey, seterusnya pengaruh equinox musim bunga terhadap aktiviti manusia. Okey, antara pengaruhnya dari segi suhu tinggi. Contohnya seperti pertanian, pemburuan dan pembalakan. Okey, bagi segi pertanian, suhu yang tinggi ni dia menggalakkan pertumbuhan tanaman. Sebab apabila suhu yang tinggi, cahaya matahari pun maksudnya ada. Bila cahaya matahari ada, dia menggalakkan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Seterusnya pemburuan. Okey, hidupan liar yang bangun dari hibernasi mula bergerak aktif dan mudah diburu. Macam apa Lala cakap tadi, tujuan hibernasi ni adalah untuk menyimpan tenaga dalam satu tempoh tertentu bila mana bekalan makanan yang tersedia tidak mencukupi. Okey, bila contohnya haiwan yang berhibernasi macam beruang. Okey, bila beruang ni dia dah bangun dari hibernasi, jadi mudahlah untuk pemburu memburu haiwan-haiwan tersebut. Seterusnya pembalakan. Okey, apabila sungai mula mencair pada musim bunga, sungai itu akan digunakan untuk menghanyutkan kayu balak ke kilang-kilang yang berada di hilir sungai. Seterusnya, pancaran matahari terik dapat menggalakkan aktiviti pertanian. Macam tadi juga, bila pancaran matahari terik, proses fotosintesis dapat dilakukan dan pertanian tumbuh-tumbuhan akan jadi lebih subur. Seterusnya, menarik pelancong. Jadi dari segi pelancongan, menarik minat para pelancong untuk melakukan aktiviti sunbath, iaitu berjemur. Selalunya kita dapat tengok dekat tepi-tepi pantai, dekat Langkawi, banyak pelancong yang melakukan aktiviti berjemur. Seterusnya, siang dan malam sama panjang. Aktiviti harian dapat dijalankan dengan lebih berkesan sebab mempunyai tempoh yang sama. Selain itu juga pokok yang berbunga. Okey, ini akan menarik minat para pelancong untuk melakukan pelancongan di negara-negara yang mempunyai musim yang berlakunya musim berbunga. Contohnya dekat Jepun, para pelancong dapat menikmati pemandangan yang cantik seperti seperti pokok sakura. Seterusnya, pengaruh equinox musim luruh terhadap unsur fizikal. Okey, equinox musim luruh ni antara pengaruh dia dapat memberikan ancaman frost malam. Untuk makluman semua, frost tu merupakan keadaan yang wujud apabila suhu permukaan bumi jatuh di bawah takat beku 0 darjah Celsius. Sehingganya
terbentuklah hablo air yang halus-halus. Okey, disebabkan ancaman tersebut, banyak daun pokok luruh disebabkan bila frost tu melekat dekat daun, daun tu jadi berat dan tak dapat tanggung lagi, jadi terjadinya daun yang luruh. Selain itu, suhu tinggi pada waktu siang. Okey, suhu yang tinggi menyebabkan pokok meluruhkan daun untuk mengurangkan kehilangan air. Seterusnya, pokok berubah warna daun. Okey, disebabkan perubahan panjang siang yang semakin pendek dan suhu yang semakin sejuk, pokok mengurangkan untuk proses membuat makanan. Oleh itu, menyebabkan kandungan klorofil pada daun berkurangan dan daun berubah warna. Selain itu, ada perubahan pada fizikal hidupan liar. Contohnya, ada hidupan liar akan mempunyai bulu yang tebal untuk menghadapi cuaca sejuk menjelang musim sejuk tidak lama lagi. Contohnya macam beruang kutub mempunyai bulu yang tebal untuk bertindak sebagai selimut bagi menghangatkan badan mereka. Terusnya, pengaruh equinox musim luruh terhadap aktiviti manusia. Okey. Antara pengaruh dia adalah suhu tinggi. Pertanian terjejas sebab kebanyakan tanaman meluruhkan daun. Tanaman meluruhkan daun disebabkan mereka nak kurangkan kehilangan air. Jadi mereka luruhkan jadi daun-daun tu diluruhkan. Seterusnya, pancaran matahari terik pada waktu siang. Okey, pertanian tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran tropika dapat ditanam sepanjang musim luruh. Maksud tanaman jangka pendek ni ialah yang mana hasil dia dapat dilihat dalam masa beberapa minggu. Contohnya seperti salad yang mengambil masa selama 1 minggu dan jagung yang mengambil masa selama 10 minggu. Seterusnya, pokok berubah warna daun. Pokok yang mengubah warna daun menyediakan pemandangan yang cantik dan menyejukkan mata. Ini juga menarik minat para pelancong untuk mengunjungi salah satu negara yang mengalami musim luruh. Contohnya seperti Kanada yang mengalami musim luruh iaitu pokok mapel. Pemandangan yang cantik dan sangat menarik perhatian para pelancong. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Tahniah kepada kumpulan 1 kerana membentangkan dengan baik. Ini merupakan satu penanda aras kepada kumpulan-kumpulan lain supaya lebih baik lagi persembahan anda. Okey. Baik, terima kasih Mas Ni dan ahli kumpulan lain. Okey, Mas Ni dah stop presenting. Okey, kumpulan lain harap bersedia. Sebentar lagi cikgu akan panggil kumpulan yang seterusnya. Tetapi sebelum itu sila catatkan soalan. Kita catatkan soalan kerana maybe dalam kumpulan yang kedua bentang nanti cikgu akan tanyakan soalan berkaitan. Jadi harap bersedia. Cikgu dah ada beberapa soalan. Okey, kita beri peluang kepada kumpulan yang seterusnya. Harap bersedia. Cikgu pilih kumpulan 6. Okey, kumpulan 6. Ada tak ahli kumpulan 6? Tak ada respon. Ahli kumpulan 6, kalau tak silap cikgu semuanya lelaki. Kita nak tengok pula ahli-ahli yang lelaki semua ni. Mana kumpulan 6? Dah cikgu. Ya, Afiq. Dah siap belum? Saya. Siapa yang akan show present? Okey, harap ahli kumpulan semua share. Okey, siapa nak present? Helmi? Ataupun Afiq? Okey, kita tunggu Afiq, Nazmi, Daniel, Haris, Noim dan Helmi. Ya. Okey, siap sedia. Siapa yang akan show PowerPoint ni? Antara 6 orang ni.
Siapa ni? Dah sedia belum? Cikgu, semua line slow. Selain siapa yang akan bentang ni? Yang nak share screen tu line slow. Okey, cuba send dekat Telegram cikgu. Mungkin cikgu boleh tolong showkan, tapi kamu bentang nanti. Ada? Tolong ni, kalau mungkin ada ahli kumpulan lain yang ada PowerPoint tersebut, boleh share kan? Okey, tak apa, kita dah ada senarai kumpulan di sini. Sementara kumpulan, lepas ni kumpulan 6 lah. Okey, jadi kumpulan 6 dia ada sikit technical problem. Cikgu minta kumpulan yang kedua. Siapa dia kumpulan kedua? Kumpulan kedua ialah Munirah, Fatin Namani, Putri Ezra, Putri dah tak ada. Nurin Fatini dan juga Faris. Faris Fan pun tak ada. Tinggal lagi 3 orang ke? Cikgu saya ada. Munirah ada. Faris ada. Okey, Faris ada. Nurin Fatini pun ada kan? Ada cikgu ada. Putri tak ada. Fatin Namani ada. Munirah pun ada kan? Okey, boleh bentang tak? Kita bagi peluang pada kumpulan 6 untuk kumpulan 6 untuk send pada cikgu. Nanti cikgu showkan dia orang bentang. Okey, kumpulan 6 tolong send Telegram pada cikgu. Kalau tak boleh nak ni ya. Okey, silakan kumpulan 2. Sila kumpulan 2, sila bentang. Siapa yang akan tayang slide? Okey, Amani ya. Fatin Amani akan tayang slide. Okey, siapa nak bentang dulu? Okey, tekan present. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munirah ke? Ya, Okey, saya. tunjuk muka Munirah. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan kesan-kesan putaran dan peredaran bumi. Kumpulan 2 ke kumpulan 5? 2 kan? Salah grup. Kumpulan 2. Sebut 5. Okey, kumpulan 2. Tak apa. Okey, ni ahli kumpulan terdiri daripada Faris, Fatin, saya dengan Nuri Fatini. Okey. Okey, kesan putaran. Kesan putaran bumi terdapat 4. Kejadian siang dan malam, kejadian pasang surut air laut, pembiasan angin dan perbezaan waktu tempatan. Kejadian siang dan malam. Bumi berputar pada paksinya. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang dan bahagian bumi yang terlindung akan menjadi malam. Hanya satu bahagian bumi sahaja yang akan menerima cahaya matahari dan satu bahagian lain akan terlindung. Bumi berputar dari arah barat ke timur. Seterusnya kejadian pasang surut air. Air pasang dan surut sebanyak 2 kali sehari ataupun 24 jam. Kejadian aras air tinggi dan aras air rendah di laut. Hal ini disebabkan oleh tarikan graviti bulan dan matahari. Tarikan graviti menjadi lebih kuat apabila graviti bulan dan matahari bertindak secara serentak. Ini mengakibatkan air pasang mencapai ke paras yang paling tinggi. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah pembiasan angin dan arus lautan. Putaran bumi mengakibat pembiasan angin dan arus ke arah kanan hemisfera utara. Pembiasan angin dan arus lautan mengikut arah pusingan jam. Okey, seterusnya.
Yang keempat ialah perbezaan waktu tempatan. Bumi membuat satu putaran lengkap iaitu 360 darjah ataupun 24 jam. 15 darjah longitude dalam masa 1 jam iaitu 360 darjah sama dengan 24 jam. 1 darjah longitude sama dengan 40 minit dan 1 longitude 40 minit ke 4 minit? 4 minit. 4 minit. Akibatnya di permukaan bumi terdapat perbezaan 1 jam bagi setiap 15 darjah dan 4 minit bagi setiap 1 darjah. Sebagai contoh, matahari terbit kira-kira sejam lebih awal di Sabah berbanding dengan Semenanjung Malaysia. Okey. Ya, baca yang mana tak tahu? Tak dengar Cik. suara? Okey, baru dengar. Mana mukanya? Buka dah. Ayam muka sikit. Tak nampak? Buka dah cikgu. Buka dah. Yang lain nampak tak? Cikgu tak nampak. Lain kot cikgu lain. Lain. Okey, dia jadi juga macam apa Alia tadi kan. Dia lambat, muka lambat keluar. Okey, tak boleh biarkan dulu. Okey, ada. Okey, next kita akan masuk kisah keadaan bumi. Kejadian 4 musim. Keadaan bumi mengelilingi matahari serta kecondongan paksinya mengakibatkan berlakunya kejadian 4 musim. Kejadian 4 musim tidak berlaku di kawasan tropika kerana matahari sentiasa berada tinggi di langit dan julat suhu tahunan yang agak rendah. Di kawasan garisan Arktik dan Antartik, musim bunga dan musim luruh sangat pendek tetapi musim panas dan musim sejuk yang agak panjang. Kini contoh kejadian 4 musim iaitu equinox musim bunga pada 21 Mac, solstice musim sejuk pada 22 Disember, equinox musim luruh pada 23 September, solstice musim panas pada 21 Jun. Ini adalah contoh dia, musim bunga, musim panas, musim sejuk dengan musim luruh. Okey, gerhana bulan. Gerhana merupakan peristiwa alam yang terjadi dalam setiap tahun. Gerhana bulan terjadi apabila bulan melalui sekitar bumi. Terdapat 3 jenis gerhana bulan, iaitu gerhana bulan penuh, separuh dan penumbra. Gerhana bulan penuh terjadi ketika kedudukan matahari, bulan dan bumi berada pada kedudukan yang lurus. Ini contoh gerhana bulan penuh, kejadian dia. Gerhana bulan separuh terjadi ketika kedudukan matahari, bumi dan bulan tidak pada satu garisan lurus sehingga tidak seluruh bahagian bulan terhalang daripada matahari oleh bumi. Ini contoh kejadian gerhana bulan separuh. Gerhana bulan penumbra terjadi jika lebih separuh bulan hanya memasuki bayangan penumbra bumi dan bulan masih mampu dilihat. Gerhana bulan penumbra ini terbahagi kepada 2 iaitu gerhana bulan penumbra penuh dan separuh. Ini contoh kejadian dia. Okay, next kita akan masuk mengenai gerhana matahari. Berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari, oleh itu menutup cahaya matahari sama ada separuh atau sepenuhnya. Terdapat 4 jenis gerhana matahari iaitu penuh, separuh, hybrid dengan cincin, tapi yang kita belajar cuma penuh dengan separuh saja. Okay, gerhana matahari penuh berlaku apabila berbayang bentuk gelap bulan menyelubungi dengan sepenuhnya cahaya matahari. Gerhana matahari separuh berlaku apabila matahari dan bulan tidak tepat sebaris dan bulan hanya meliputi matahari dengan separuh. Gerhana matahari hybrid juga disebut gerhana anulus atau penuh, berubah antara gerhana penuh dan anulus.
Gerhana matahari cincin berlaku apabila betul sebaris akan tetapi saiz bulan kelihatan kecil daripada saiz matahari. Okay, next kita akan masuk mengenai kejadian 4 musim solstice dan equinox. Pengaruh solstice musim sejuk terhadap unsur fizikal. Kejadian siang dan malam. Putaran bumi di atas faksinya mengakibatkan hanya satu bahagian bumi menerima cahaya matahari dan satu bahagian lain akan terlindung atau berada dalam kegelapan pada waktu tertentu. Kesan terhadap tumbuhan. Setiap jenis tumbuhan memerlukan keadaan suhu yang tertentu. Bukan sahaja untuk tumbuh dan hidup tetapi juga untuk berbunga dan berbuah, contohnya pokok pin. Pokok pin. Ini contoh pokok pin kat sebelah dia. Kesan terhadap lulu hawa. Pada musim sejuk, air yang bertakung akan menambahkan isi padu asalnya sebanyak 10% yang menggunakan tekanan sejumlah 2100 lb setiap inci persegi terhadap dinding yang mengakibatkan retakan, rekahan dan sendi batuan. Kesan terhadap ekosistem. Jenis tumbuhan dan binatang di sesuatu kawasan atau musim, contohnya monyet di kawasan utara China akan berpindah ke kawasan lain apabila tiba musim sejuk kerana akibat suhu yang sejuk. Pengaruh solstice musim sejuk terhadap aktiviti manusia. Kegiatan pertanian. Kawasan sejuk lebih kepada tanaman pasak iaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga kerana tempoh penanaman yang dapat dijalankan pada musim panas hanya 90 hari sahaja. Kegiatan peternakan. Haiwan ternakan diternak dan dibiar dalam kandang pada musim sejuk dan dengan diberi makan jerami sepanjang musim tersebut. Contohnya lembu. Kegiatan pelancongan. Semasa musim sejuk, pelancong dapat bermain dengan luncur ais dan hoki ais serta mendaki gunung yang diliputi salji. Kegiatan pembalakan. Pembalakan giat dijalankan pada musim sejuk apabila getah pokok beku dan memudahkan proses penebangan pokok. Kayu balat lebih mudah dialih ke permukaan sungai. Yang beku akan dihanyutkan ke kilang-kilang yang terletak berhampiran dengan sungai pada musim panas. Okey, seterusnya solstice musim panas terhadap unsur fizikal. Okey, perbezaan siang dan malam. Kawasan di solstice musim panas ni dia akan mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding malam. Ini disebabkan kerana kita tengok yang kedua, perubahan ketinggian dan kedudukan matahari. Okey, 21 Jun ni terjadinya solstice musim panas ni. Kedudukan matahari tengah hari tegak di atas garisan selatan. Okey, ini bermakna garisan selatan kan merupakan garisan yang tertinggi dekat permukaan sfera dunia, diikuti dengan garisan khatulistiwa di tengah dengan garisan jadi di bawah. Okey, disebabkan matahari ni dekat garisan selatan yang paling atas, disebabkan itulah waktu siang lebih panjang berbanding waktu malam. Okey, seterusnya dia mempengaruhi suhu tinggi. Pertumbuhan-tumbuhan akan lebih aktif, haiwan aktif serta mudah memburu dan mencari makanan. Seterusnya dia mempengaruhi proses hujan. Keadaan suhu tinggi tu dia akan menyebabkan pembentukan hujan lebat akan berlaku. Okey, macam mana pembentukan hujan lebat ni akan berlaku? Disebabkan wap air yang ditarik ke atas dan dia akan membentuk awan dan menurunkan hujan. Lagi banyak wap air yang ditarikkan di atas, lagi lebat hujan. Seterusnya Tin. Okey, pengaruh solstice musim sejuk terhadap aktiviti manusia. Okey, dia akan mempengaruhi terhadap kegiatan memungut, memburu dan menangkap haiwan. Binatang diburu untuk mendapat kulit dan bulu. Binatang mudah dicari kerana keluar mencari makanan ketika keadaan bersalji. Maknanya kat sini manusia akan memburu binatang untuk mendapatkan kulit dan bulu. Sebab apa? Sebab mereka nak mendapat untuk memanaskan badan mereka sebab musim sejuk kan. Lepas tu mereka mudah mencari binatang sebab binatang akan keluar waktu musim sejuk. So lagi mudah lah mereka nak tangkap binatang tu. Okay, seterusnya mengadakan sukan musim sejuk seperti
Olimpik musim dingin. Contohnya permainan ski, luncur ais dan hoki ais. Maknanya aktiviti ni waktu musim sejuk je lah yang boleh diadakan. Okay, next. Okay, pengaruhi proses menebang pokok. Dia akan menjadi lebih mudah kerana keadaan getahnya yang beku dan daunnya yang luruh. Waktu musim sejuk inilah manusia akan senang untuk menebang pokok lah sebab getah dia beku. Okay, seterusnya dia akan mempengaruhi proses penternakan. Contohnya seperti lembu dan biri-biri dikurung di dalam kandang ketika musim dingin. Okey, sebab apa lembu dan biri-biri kena kurung dekat kandang? Okey, sebab kalau penternak tu dia melepaskan dia punya haiwan tu dekat luar, kemungkinan haiwan itu akan sakit atau mati disebabkan suhu yang sangat rendah. Okey, seterusnya. Okey, pengaruh equinox musim bunga terhadap unsur fizikal. Seterusnya. Okey, perbezaan siang dan malam. Dia akan mengalami waktu siang dan malam yang tempohnya sama. Okey, sebab apa? Kita tengok perubahan ketinggian dan kedudukan matahari. Okey, matahari tegak di atas garisan khatulistiwa dan jarak matahari dengan bumi lebih dekat. Okey, garisan khatulistiwa kan berada di tengah-tengah permukaan sfera dunia. Okay, disebabkan matahari berada kat tengah-tengah garisan khatulistiwa tu, dia akan menyebabkan waktu siang dan waktu malam tu dia sama banyak lah. Sebab tu lah tempohnya sama. Okay, next. Okay, seterusnya dia akan mempengaruhi proses pertumbuhan. Musim ini dia akan menyebabkan tumbuhan baru akan tumbuh, kemudiannya berbunga. Contoh seperti bunga sakura lah yang kita dapat boleh lihat. Okey, seterusnya dia akan mempengaruhi kelembapan tanah. Tanah mudah dibajak ketika musim ini apabila ibun cair di dalam tanah dan melembutkan struktur tanah. Okey, ibun tu bermaksud lapisan ais yang sejuk yang disebabkan musim sejuk sebelum ni, dan dia akan cair waktu musim bunga ni dan dia akan melembutkan struktur tanah. Dan dia akan dapat membantu manusia untuk melakukan aktiviti seperti pertanian, pembalakan dan sebagainya. Okay, next. Okay, seterusnya pengaruh equinox musim bunga terhadap aktiviti manusia. Okay, equinox musim bunga ni dia berlaku antara 20 dan 21 Mac di hemisfera utara. Lepas tu dia berlaku 22 dan 23 September pula di hemisfera selatan. Okey. Pengaruh dia, petani pada musim ni, petani akan membajak dan menyemai biji benih. Keadaan iklim yang sesuai akan di musim bunga ni, dia dapat meningkatkan kesuburan gelap. Lampu tak terang cikgu. Okey, keadaan iklim musim bunga ni yang sesuai, dia dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Lepas tu petani, tanaman petani tu dia akan tumbuh lebih cepat lah sebab dapat melakukan proses fotosintesis dengan baik. Tapi suhu yang tinggi ni ada efek dia juga. Dia menyebabkan kelembapan yang meningkat, menyebabkan tanaman tu dapat penyakit. Okey. Musim bunga ni juga dia menghasilkan kelahiran banyak serangga perosok seperti siput, lintah bulan, kumbang dan lain-lain. So, petani dia akan prepare macam perahan bawang putih, dia akan sembur pada tanaman tu. Okey, seterusnya pengaruh equinox musim luruh terhadap unsur fizikal. Okey. Kawasan sederhana bumi di hemisfera utara mengalami luruh. Okey. Kawasan hemisfera utara ni antaranya adalah dekat kawasan Eropah dengan dekat kawasannya Asia. Okey. Kawasan sederhana dunia di selatan mengalami musim bunga. Kawasan sederhana dunia dekat selatan ni antaranya adalah contoh macam Amerika Selatan.
Okay, kat Amerika Selatan ni, dia 80.9% dia ayak, 19.1% dia tanah kering. Okay, semua kawasan dekat permukaan bumi yang mengalami siang dan malam yang hampir sama panjang pada musim turun. Next. Okay, pengaruh equinox musim duru terhadap aktiviti manusia. Okay, pada musim duru, petani akan menuai dengan lebih awal bagi mengelakkan hasil tanaman terjejas akibat cuaca sejuk. Maksudnya, dia pun akan menuai lah hasil tanaman yang kita buat pada musim bunga tu. Okay. Penanaman juga dilakukan dengan lebih awal supaya benih tanaman dapat tumbuh dengan sihat dan cukup kuat untuk bertahan pada musim sejuk. Petani akan buat preparation, akan tanam pada musim awal untuk sebab musim sejuk dah nak hampir. So nanti dia akan okay, itu je. Sekian, terima kasih. Okey, dah tamat dah. Terima kasih kumpulan yang kedua. Baik, kita cuba habiskan 3 kumpulan untuk malam ini kerana hari pun dah lewat. Nanti kamu pun nak balik, gelap kan, malam kan. Okay. Esok kita akan cuba sambung lagi 4 kumpulan. Tapi kita nak, untuk penutupnya kita nak minta kumpulan 6 lah kalau boleh. Afiq, boleh tak? Boleh. Sedia, right? Okey, kita minta kumpulan 6 untuk bentangkan. Esok kita akan sambung lagi kumpulan lain. Kejap kumpulan daripada penanti ada kan? Siapa dia? Kita nampak sini siapa daripada kumpulan penanti ada tak sini? Ya. Sirajuddin ada tak? Okey, jadi esok tolong sedia juga kumpulan daripada penanti. Ya. Okey, siapa yang bentang ni? Amirul Okey, silakan kumpulan 6. Okey, ni kumpulan jejaka semua ni. Okey, sila bentang, mula. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kami daripada kumpulan 6 membuatkan tentang pergerakan bumi. Daniel, mana mukanya? So, saya tengok muka Daniel. Tayang sikit muka. Tengok muka. Tunjuk muka Daniel. Ni kawan nak kenal kan dia muka Daniel ni. Cikgu pun tak apa nak kenal. Buka video. Okey. Terus sekali iaitu nanti cikgu nak masukkan siang dan malam. Cikgu masukkan dalam YouTube. Kamu tengok, muka aku ada sini. Okey. Boleh, Daniel teruskan. Yang pertama iaitu proses kejadian siang dan malam. Bumi yang menghadap matahari akan terkena cahaya matahari digelar sebagai siang. Manakala kawasan bumi yang tidak menghadap matahari tidak terkena cahaya matahari sebagai malam. Ini merupakan contoh, raja contoh siang dan malam. Di bahagian belakang kanan tidak akan terkena cahaya matahari, maka ia malam. Manakala yang belah kiri yang terkena cahaya matahari siang. Seterusnya iaitu kejadian pasang surut air laut. Itu konsep pasang surut air laut. Baik, air pasang akan berlaku apabila tarikan graviti daripada bulan. Apabila air pasang berlaku apabila tarikan graviti pada bulan, manakala air surut merupakan satu keadaan yang neutral, yang tak berombak. Seterusnya, pasang surut pepani. Macam mana ia berlaku? Ia berlaku disebabkan bumi, bulan serta matahari duduk di satu garisan yang lurus. Maka tarikan graviti kedua-dua daripada bulan dengan matahari menjadi lebih kuat. Maka pasang surut pepani akan berlaku.
Seterusnya tentang pembiasan angin lazim. Pembiasan angin lazim. Yang pertama sekali iaitu daya Coriolis. Apa itu daya Coriolis? Daya Coriolis ialah putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis ni boleh menyebabkan pemisangan arah tiupan angin lazim dunia. Di hemisfera utara, tiupan angin adalah terbias ke arah kanan. Manakala di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke belah kiri. Ini merupakan corak angin daripada hemisfera di sebelah kanan dan sebelah kiri. Cara nak ingat, kalau di sebelah kanan dia merupakan bentuk C, manakala di sebelah kiri dia macam bentuk anak panah di belah kiri. Itu saja. Seterusnya Hafiz. Okey, silakan seterusnya, peserta seterusnya, pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Afiq bin Alias. Saya akan teruskan bertangan dengan tajuk perbezaan waktu tempatan. Next. Perbezaan waktu tempatan berlaku kerana wujudnya 24 garisan longitud. Setiap putaran bumi 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Dan setelah 15 darjah putaran bersamaan dengan 1 jam. Daripada tersebut wujudnya 24 zon waktu. Seperti dalam gambar di hadapan tadi. 24 zon waktu. Garisan tarikh antarabangsa. Garisan tarikh antarabangsa ialah garisan yang menentukan tarikh dan hari di barat dan timur dunia. Kedudukannya di sini di 180 timur dan barat. Terusnya, kesan peredaran bumi. Antara kesan peredaran bumi ialah kejadian 4 musim, iaitu musim equinox musim bunga, equinox musim luruh, solstitis musim panas dan solstitis musim dingin. Next. Maksud equinox ialah seluruh permukaan bumi menerima waktu siang dan malam yang sama panjang, iaitu 12 jam sehari. Dan maksud solstitis ialah penerimaan waktu siang dan malam yang tidak sama panjang dan di permukaan bumi. Yang pertama, equinox musim bunga. Equinox musim bunga berlaku pada 21 Mac kerana matahari tepat di garisan khatulistiwa seperti di dalam gambar rajah. Equinox musim luruh berlaku pada 23 September kerana matahari tepat di garisan khatulistiwa juga seperti di dalam gambar rajah. Seterusnya, solstitis musim panas berlaku pada 22 Jun kerana matahari tepat di garisan Sultan. Negara yang berada di garisan Sultan akan mengalami musim panas seperti ditunjukkan di dalam rajah tersebut. Seterusnya, solstitis musim dingin berlaku pada 22 Disember kerana matahari tepat di garisan jadi. Negara yang berada di garisan jadi akan mengalami musim panas. Negara di garisan Sultan pula akan mengalami musim sejuk seperti di dalam rajah di atas. Selain daripada kejadian 4 musim, kesan peredaran bumi juga ialah kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Next. Yang pertama, gerhana bulan. Terjadi kerana cahaya matahari dilindung oleh bumi. Oleh kejadian tersebut, bayang bumi terwujud di atas bulan, menyebabkan gerhana bulan berlaku.
Seterusnya, gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku kerana cahaya matahari dilindung oleh bulan. Oleh sebab tersebut, bayang bulan terwujud di permukaan bumi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan saya akan membentangkan tentang pengaruh kejadian 4 musim. Terdapat 4 kejadian 4 musim, pengaruh kejadian 4 musim iaitu solstice musim sejuk, solstice musim panas, equinox musim bunga dan equinox musim luruh. Baiklah, pengaruh solstice musim sejuk dapat 2 iaitu terhadap unsur fizikal dan terhadap aktiviti manusia. Okay, next. Sebagai yang dapat kita lihat pada gambar ini, apabila pengaruh solstice musim sejuk memberi pengaruh terhadap unsur fizikal iaitu tanah menjadi beku, pokok diliputi salji dan tanah diliputi salji. Seterusnya padang rakut juga diliputi salji oleh apabila solstice musim sejuk. Okay, next. Seterusnya permukaan sungai, tasik dan laut menjadi beku. Apabila permukaan tasik dan laut menjadi beku, burung dan memerang kehilangan bekalan makanan. Ini kerana mereka susah untuk mencari makanan melalui air akibat daripada ikan yang telah menjadi beku. Okay, next. Pada solstice musim sejuk, kejadian malam lebih panjang dan udara sejuk dan lembap. Ya, itu line tak elok tak. Sekejap. Uraikan apa Noaim. Jangan baca je uraikan kan. Ya. Okay, seterusnya ialah pengaruh solstice musim sejuk terhadap aktiviti manusia. Pertama ialah daripada segi pertanian. Apabila dalam pertanian, tanah menjadi beku akibat daripada musim sejuk. Akibatnya tumbuhan pokok menjadi terbantut seperti yang dapat dilihat dalam gambar. Tiada langsung daun yang tumbuh akibat daripada solstice musim sejuk. Jadi pertanian menjadi merosot. Seterusnya, tanah diliputi salji. Kita lihat pembalakan memudahkan kerja mengheret kayu seperti yang dapat kita lihat daripada gambar ini. Nampak dapat memudahkan sebab tanah menjadi licin akibat diseliputi salji. Terusnya pengangkutan seperti orang Eskimo yang menggunakan anjing husky sebagai pengangkutan mereka pada musim sejuk, seperti yang dilihat pada gambar. Baiklah, yang ketiga ialah pelancongan. Pelancongan daripada solstice musim sejuk ini ialah meluncur salji. Hal ini dapat menggalakkan lagi pelancong daripada luar untuk datang ke tempat yang mengalami musim sejuk untuk membuat meluncur salji. Okay, next. Seterusnya ialah penternakan dan perikanan. Penternakan dan perikanan menjadi agak terganggu akibat daripada salji yang turun yang tebal. Hal ini akan menyebabkan kos penternakan meningkat seperti yang dapat dilihat pada gambar kerana tiada rumput di tanah salji. Selain itu juga perikanan turut terganggu akibat daripada pembekuan laut dan sungai. Seterusnya. Seterusnya pengaruh proses
solstice musim sejuk ini adalah malam yang lebih panjang. Malam yang lebih panjang ini membuatkan aktiviti harian tergendala sebab waktu siang yang sangat singkat. Dan ini menyebabkan pergerakan waktu siang menjadi lebih kurang dan waktu sejuk terpaksa duduk di tempat yang panas sehingga menunggu pada waktu pagi. Dan seterusnya juga pada solstice musim sejuk terdapat diadakan waktu daylight. Daylight ini bermaksud tempoh waktu meminimumkan pancaran cahaya matahari yang diterima. Waktu tempatan diubah sejam lebih awal pada musim sejuk. Okey, seterusnya. Baiklah, saya akan membentangkan pengaruh solstice musim panas terhadap unsur fizikal. Terdapat suhu tinggi, pancaran matahari terik, siang lebih panjang, kemarau dan angin kencang, sungai dalam keadaan cair, hujan lebat dan banjir. Okey, seterusnya. Suhu yang tinggi menggalakkan pertumbuhan pokok. Suhu yang tinggi juga menjadikan hidupan liar aktif, contohnya seperti zirafah, gajah dan kuda. Hal ini kerana apabila suhu yang tinggi menyebabkan fotosintesis dapat dijalankan oleh pokok dan pokok tersebut dapat dimakan oleh haiwan supaya haiwan dapat meneruskan hidup. Seterusnya ialah pancaran matahari. Pancaran matahari menyebabkan tumbuhan dapat menjalankan proses fotosintesis dengan cepat dan mudah. Baiklah, seterusnya. Seterusnya ialah keburukan daripada pengaruh solstice musim panas ini ialah kemarau. Apabila berlakunya kemarau, kebakaran hutan akan berlaku seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Tiada langsung pokok ataupun daun yang dapat tumbuh daripada di tempat itu. Hal ini kerana suhu yang terlalu tinggi menyebabkan pokok mudah terbakar. Okay. Pada solstice musim panas juga terdapat angin kencang. Hal ini kerana angin daripada angin yang bertekanan rendah akan pergi ke angin yang bertekanan tinggi akan pergi ke tempat angin bertekanan rendah. Hal ini akan menyebabkan berlakunya angin kencang seperti ribut serta tornado. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah pada solstice musim panas juga, sungai dan laut akan dalam keadaan cecair. Hal ini kerana ais akan mencair dengan mudah akibat daripada suhu yang terlalu tinggi. Tetapi akibat daripada suhu yang terlalu tinggi, air mudah tersejat sehingga menyebabkan berlakunya hujan lebat dan akhirnya berlaku banjir dengan mudah dan sangat kerap contohnya di pantai dan di bandar. Okay. Nazmi, mic kena on Ya, dengar. Okey, dengar. Okay, seterusnya ialah pengaruh solstice musim panas terhadap aktiviti manusia. Antara pengaruhnya ialah suhu menjadi tinggi, kemarau, banjir dan angin kencang. Okey, yang pertama ialah suhu tinggi. Ia akan memberi kesan kepada aktiviti pertanian. Dia akan menggalakkan lagi pertumbuhan kepada tanaman. Seterusnya ianya akan memberi kesan kepada aktiviti perikanan. Mempunyai bekalan ikan yang banyak sepanjang musim panas. Okay, seterusnya ialah kemarau. Kemarau akan memberi kesan kepada aktiviti pembalakan. Suhu yang tinggi menggalakkan pembakaran hutan, kemusnahan pokok menilam menjejaskan aktiviti pembalakan.
Okey, pengaruh yang terakhir, yang seterusnya ialah banjir. Ia memberi mempenyebabkan aktiviti pertanian, iaitu tanaman musnah akibat ditenggelami air, terbentuk akibat hujan dan ributnya banjir. Ia juga memberi kesan kepada sektor pelancongan, iaitu di mana kawasan tarikan pelancong terjejas sebab ditakungi oleh air banjir. Khususnya ialah angin kencang. Dia memberi kesan kepada aktiviti pertanian lah. Yang akan menyebabkan tanaman tumbang sebab angin kencang atau hasil gugur terlebih awal. Khususnya ialah pengaruh equinox musim bunga terhadap unsur fizikal. Di antara pengaruhnya ialah ianya akan menyebabkan suhu menjadi tinggi, pancaran matahari yang terik, pokok yang bunga yang lebat, hujan lebat, perubahan biologi hidupan liar. Yang pertama ialah suhu akan menjadi tinggi. Antara faktor yang mempengaruhinya ialah musim ni sesuai untuk pengawan dan pembiakan. Khususnya air sungai, air laut dan ais di pegunungan mula mencair sebab suhu yang tinggi. Khususnya ialah pancaran matahari akan menjadi terik. Tumbuhan dapat menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan bunga dan buah yang lebat. Faktor yang seterusnya ialah pokok akan menjadi berbunga sebab musim dia nama musim bunga. Bekalan dia punya kebaikan adalah bekalan madu yang banyak untuk serangga dan burung kecil. Menggalakkan proses sejak peluhan dan pepeluhan. Seterusnya ialah hujan lebat. Suhu tinggi meningkatkan proses sejatan dan menggalakkan proses untuk berlakunya hujan. Dan yang juga menggalakkan pertumbuhan kepada pokok. Yang terakhir ialah perubahan biologi hidupan liar. Hidupan liar mula mengalami bulu badan gugur atau menipis bagi menghadapi musim panas yang bakal menjelma nanti. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentang pengaruh equinox musim bunga terhadap aktiviti manusia. Next. Okay. Ini tunjuk muka sikit. Okay, yang pertama, siang dan malam akan sama panjang. Dari aktiviti harian dapat dijalankan dengan lebih berkesan sebab mempunyai tanian, perindustrian, perikanan dengan pembelakan akan meningkat sebab mempunyai tempoh siang yang lama. Okay, next. Lalu dari segi tinggi dari segi pertanian akan berlaku pertumbuhan tanaman. Dari segi perikanan, bekalan ikan akan banyak sebab banyak makanan seperti plankton dalam air laut yang agak panas. Atau dari segi pemburuan, hidupan liar akan bangun dari hibernasi dan mula bergerak aktif untuk memburu. Dari segi ikan, sungai jaya akan digunakan untuk menghanyut kayu untuk hilir sungai. Lepas tu pancaran matahari terik, dari segi pertanian, tanaman dapat lakukan proses fotosintesis. Lepas tu kalau dari pelancongan akan boleh mengadakan aktiviti sambil. Next.
Kalau hujan lebat pertanian akan berlaku pertumbuhan tanaman. Dari pelancongan, pokok-pokok bunga dia akan pemandangan yang cantik dan menyejukkan mata. Sakura kat Jepun. Okay, next. Ni pengaruh equinox musim luruh. Next. Terhadap manusia, pokok akan berubah daun. Dari segi pelancongan, pokok-pokok yang mengubah warna daun dia akan menjadikan pemandangan yang cantik dan menyejukkan mata. Contoh pokok maple di Kanada. Lepas tu pokok akan meluruhkan daun. Dari segi pelancongan, pokok-pokok yang meluruhkan daun akan menjadikan pemandangan yang cantik dan menyejukkan mata. Okay, next. Pancaran matahari terik, dari segi pertanian, sayur-sayuran akan dapat ditanam sepanjang musim luruh. Dari segi pelancongan, dapat mengadakan aktiviti sambil. Aktiviti siang dan malam akan sama panjang. Suhu yang tinggi akan menyebabkan pertanian terjejas sebab tanaman meluruhkan daun. Dari segi perikanan, mempunyai bekalan ikan yang banyak. Sebab seperti plankton dalam air laut agak panas pada waktu siang. Next. Dari segi ancaman frost pada waktu malam, pertanian akan musnah dan atau hasil gugur akibat beban frost pada waktu malam. Dari segi pengangkutan, ancaman kabus tebal mengurangkan jarak penglihatan dan mengganggu perkhidmatan pengangkutan. Next. Terhadap unsur fizikal, suhu tinggi pada waktu siang, pokok akan meluluhkan daun. And then hidupan senang mencari makanan. Then siang dan malam akan sama panjang. Pokok meluruhkan daun untuk mengurangkan proses sejak perluhan dan perpuluhan, dan juga untuk menghadapi ancaman salji yang melanda pada musim sejuk tidak lama lagi. Next. Pokok berubah daun disebabkan kurang klorofil kerana perubahan panjang siang yang semakin pendek dan suhu yang semakin sejuk. Pokok mengurangkan proses membuat makanan. And then daun-daun pun berubah. Untuk perubahan pada fizikal kehidupan liar, ada hidupan liar akan mempunyai bulu yang semakin tebal untuk menghadapi cuaca sejuk. And then ada juga hidupan liar yang mengalami perubahan warna bulu atau kulit yang lebih cerah atau putih untuk menghadapi keadaan bersalji menjelang musim sejuk nanti. Okay, next. Habis kan? Oh, habis dah. Okay. Terima kasih. Okey, dah habis semua ke? Bentang? Nazmi ada bentang tadi? Dah. Okey, baik. Alhamdulillah semua dah berjaya membentangkan dengan baik untuk 3 kumpulan, dan juga minta maaf sebab dah pukul 11. Tapi tak apa ya, kita mula lewat tadi kan. So nanti bagi lagi kumpulan lain akan mempersembahkan PowerPoint masing-masing pada esok. InsyaAllah esok kita akan mula pukul 10.30 kan. Dan kita akan beri peluang kepada yang lain lah. Termasuk kumpulan daripada SMK Bakti ya. Jadi kita ada 4 lagi kumpulan. Okey, soalan-soalan insyaAllah cikgu akan kemukakan esok dan tulis dah. Ya.
Ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita surai pada malam ni? Ada nak tanya apa-apa? Tanya, Abi, tanya. Tanya. Tanya apa? Okay. Baik. Okay, kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah pagi tengah hari esok kita akan sambung balik. Masih lagi tajuk perbincangan berkenaan dengan pergerakan bumi. Dan harap kumpulan yang bentang esok akan dapat buat lebih baik daripada kumpulan yang memang dah baik dah malam ni. Okay, nampak semua dah baik, dapat buat dengan baik. Dapat mempersembahkan slide yang menggunakan, nampak banyak yang pakai Canva kan. Tak ada yang pakai PowerPoint lagi. Nampak Canva tu. Okay, cikgu pun nak kena belajar agak macam mana buat Canva kan. Selalu cikgu buat pakai PowerPoint. Okay, so harap esok jangan adalah masalah, dan insyaAllah kita jumpa lagi esok untuk aktiviti pembentangan. Okay, aktiviti pembentangan, dan selamat malam. Kita jumpa lagi esok pagi, esok tengah hari. Okay, baik. Terima kasih semua kerana sudi hadir pada kelas kita pada malam ini. Okay, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Sebab Mel pun boleh bentang esok kalau tu. Yang mana dah keluar tu tak apa, boleh bentang lagi. InsyaAllah boleh. Boleh Mel apa register bila? JTM. Saya dah masuk, cuma kalau yang secara bersemuka punya tak ada lagi lah sebab cara kelas pun belum dapat. Kelas apa online belum lagi Belum lagi. Tengah duk settle borang-borang baru. So masih lagi boleh join kelas lah InsyaAllah, ataupun saya lepas ni nak sambung kerja balik. Oh, okey, kecil lagi. Okey, baik. So kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum semua ya. Baik, stop recording.